بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wad din. Wassalatu wassalamu ala asrafi anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang dihormati Tuan Imam, Tuan Nazir, tuan-tuan guru dan tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati. Alhamdulillah, malam ini kita sambung lagi perbincangan kita mengenai satu tajuk yang saya pilih, iaitu ikhtiar mengatasi masalah rumit. Sebab kalau sebelum ni tajuk sihir tu sebenarnya panjang, tapi saya masuk sedikit saja, kan. Jadi mungkin kalau ada masa kita review balik. Sebab mungkin sebelum masuk rumit ni, sebab kita nak fokus kepada amalan, kan. Kalau tuan-tuan nak belajar secara detail, memang digalakkan untuk mengikuti kelas yang formal lah, di mana-mana pusat perubatan seperti di Darussifat, Darussalam, maknanya yang pusat-pusat perubatan Islam yang mendapat pengiktirafan bidang amalan yang diiktiraf oleh kerajaan Malaysia di bawah Akta 775, di mana kita buat suatu amalan ada pengiktirafan kerajaan di bawah Akta 775 ni, mana-mana pengamal mesti mendapat pengiktirafan bidang yang diiktiraf di bawah Akta 775 untuk mengawal, untuk tujuan mengawal kemaslahatan masyarakat lah, supaya kalau orang Islam tidak ada menyimpan dari segi akidah. Begitu juga bidang-bidang perubatan lain, semuanya maknanya kerajaan kawal lah, tidak ada yang terpesong dari segi akidah ataupun kebenaran. Jadi mungkin saya masuk sedikit yang sihir itu memanglah asosiasi dengan makhluk halus. Dan mungkin ada juga yang bertanya, sihir, santan, saka, dia sebenarnya benda yang ni banyak yang pengamal perubatan buat seminar apa semua, memang dah dia satu family yang sama dengan sihir. Cuma kalau santan, dia ada spesifik dia kalau saya boleh buat formula supaya kita faham, kan, beza dia santan, sihir, santan, saka. Kalau sihir memanglah maknanya seseorang yang mendatangi pengamal yang biasa. Sihir ni sebagaimana kita kata, orang yang mengamalkan sihir ni bukan ahli solat, bukan ahli yang solat lah, bukan orang yang solat ataupun orang kafir. Lebih tinggi kekufuran dia, lebih power dia punya sihir. Jadi kalau sihir, orang meminta bantuan tukang-tukang yang buat. Dan yang kalau santai, saya buat formula supaya kita boleh ingat. Dia ada 3 komponen, iaitu RSM. Dia ada ramuan dia. R itu adalah ramuan yang pertama, S itu adalah sihir, dia ada kombinasi sihir. Yang RSM, M ni makhluk halus. Jadi maknanya dia ada ramuan, bahan-bahan yang digunakan biasanya bahan-bahan yang beracun lah, ataupun bahan-bahan yang macam yang bisa, yang bahan bisa. Itu santau. Yang kalau saka, dia lebih kepada keturunan yang daripada datuk nenek kita, yang benda tu dia berdamping dan dia tak pergi tempat lain, dia cari saudara-saudara terdekat ataupun anak-anak ataupun adik-beradik. Dan dalam kalau saka memang ada rawatan khusus yang pengalaman kita buat, yang berulang-ulang kali dia datang, kita rawat, kita
Ialah kaurawatan ni yang dikatakan penyakit rumit, dia sekali datang tak boleh sembuh. Tetapi kita percaya, kena yakin bahawa Al-Quran tu adalah penyembuh kan. Jadi ada di dalam surah Al-Ahzab Al-A'raf ayat 200. Maknanya, dan jika engkau dihasut oleh sesuatu hasutan dari syaitan, maka mintalah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi maknanya kita sandarkan kepada Allah semua kita memohon. Jadi itu kalau saka tadi kan, dia ada satu kaedah, maknanya kalau yang sakit tu dia biasa anak beranak dia, kita kumpulkan semua. Kalau katakan adik-beradik, kita kumpulkan adik-beradik yang ada lah. Kalau dah meninggal tak ada lah, yang ada saja masih hidup, dia kena buat macam tu. Kalau tidak, seorang katakan dia adik-beradik 5 orang, seorang di perlis tak boleh datang, dia tidak menjadi. Kalau kita nak berubat betul-betul, dia di dalam satu majlis yang sama, dia kena ada ikrar dia. Nanti kalau siapa yang ada masalah tu, kita akan bantulah, perawat akan bantu dengan ikrar dia. Sebab dia makhluk halus ni, kalau kita ikut analogi, kita memang betul dia makhluk halus, dia diperintah, dia macam ada LOU, dia kena jaga saudara-saudara, macam kata family kita kan, dia berjanji dia nak jaga kan. Maknanya kita dengan asal macam kata datuk kita kata kita jagalah keluarga kita ni, keluarga aku ni, jadi dia jaga sampai sudahlah. Dan formula dia ini jadi kalau cerita lah kan, kalau dia kita nak buang dia, contoh mungkin saudara dah tahu, tuan-tuan dah tahu, kita goreng berapa dah jagung mentah kita goreng, kita suruh dia timbus dekat dalam kawasan hutan lah, dan kita pesan dia jaga ni sampai dia tumbuh. Maknanya memang dah kita dah, ataupun kita rebus jagung tu kan, rebus biji jagung tu sampai memang tak tumbuh lah, sebab kita dah matikan dia kan. Itu antara cerita-cerita orang dulu lah. Dan tapi dalam kita punya pengamalan perubatan, kita tak buat macam tu. Kita ada bacaan doa. Tapi yang tu pun boleh, tak ada masalah tu. Sebab memang makhluk ni dia kadang-kadang dia tak tidur juga kan. Dia kena psikologi kita. Dia jenis, yelah dia ikut perintah kan. Itu antaralah sebab dia tipu daya yang doa. Jangan kita takut pula. Dia bila sebenarnya makhluk halus ni dia takut kepada manusia, lebih-lebih lagi manusia yang beriman, yang berilmu dan beriman dan beramal. Itu yang ditakuti. Jadi kebetulan saya buat research juga lah sebelum mengadakan kelas ni. Ada saya terbaca satu artikel yang terbaru, maknanya makhluk halus ni dia boleh jadi dalam bentuk virus. Ini dikaji oleh Universiti Indonesia, Universiti, saya ada tulis sini tapi tak nampak perlunya. Maknanya dikatakan makhluk halus, jin, syaitan ni, dia definisi dia adalah suatu tempat yang tak nampak kan, jin yang tersembunyi. Jadi mengikut perbincangan mereka ni, jenis ni dikatakan merupakan sebagai makhluk halus. Jadi mungkin inilah benda-benda yang kita kena kaji lagi ya. Tak banyak, ini baru dalam tahun 2000, dalam bulan, tak sebut bulan ya, tapi tahun 2023 baru, masih saya baru terjumpa. Jadi ini bidang yang memang bidang yang kita patut terokai lagi ya. Sebab itu kita orang Islam dia kena kuat keyakinan bahawa Al-Quran itu adalah penyembuh dan petunjuk kehidupan yang sebenar lah.
Okey, yang masalah rumit kita masuk masalah rumit. Saya nak fokus kepada apa yang kita kena buat sajalah tentang doa yang kita kena baca. Sebab masalah rumit ni definisi dia adalah suatu masalah yang susah dileraikan. Semakin kita berusaha nak ni, semakin kusut dia punya tu. Semakin nak dirungkai, bertambah lagi masalah yang lain. Masalah yang lain bertambah. Inilah kita katakan sebagai masalah yang rumit. Jadi ada satu kombinasi doa yang kita boleh amalkanlah kalau kita menghadapi masalah rumit ni. 5 kombinasi doa. Sebab apa? Sebab kita memang dalam perubatan alopati biasa, kita pergi kan, macam pesakit pergi, dia doktor scan apa semua tak ada masalah, buat MRI, buat X-ray. Tetapi memang pesakit itu ada rasa sakit dan dia rasa tak ada lega. Jadi inilah bidang dia, bidang perubatan Islam memberikan ruang untuk berikhtiar. Sebab kita disuruh berikhtiar, sampai ke penghujung nyawa pun kita kena berikhtiar. Kecuali lah orang tu tak mahu berubat, tak apa, cuma dia jangan menyusahkan orang lah kan. Kalau sakit tu dia rasa dia tak apalah, saya tanggung, jangan menyusahkan isteri dia, jangan menyusahkan anak-anak dia. Tapi kalau lebih baik kita berikhtiar, sebab ada dalam Al-Quran sendiri ada 6 ayat-ayat sifat yang kita katakan boleh berikhtiar. Di mana ada satu kisah di mana sahabat Nabi sakit, maknanya bila dia pun tak nak pergi berubat kan? Dia pergi berubat cuma tak jumpa. Sehinggalah ada satu sahabat mengatakan, adakah kamu tahu 7 ayat sifat kan? Barulah dia baca ayat sifat itu, barulah dapat kesembuhan. Jadi ini kita kena yakinlah, sesungguhnya apa yang dibacakan oleh Al-Quran dan hadis itu adalah benar. Dan untuk ikhtiar penyakit rumit ni, sebagai yang dicadangkan oleh pengamal perubatan, pertamanya kita buat solat hajat ataupun lagi diikuti dengan bacaan Yasin 40 orang atau lebih. Yang ni maknanya lepas tu air Yasin tu kita mandikan kepada orang yang sakit. Ini komponen doa, ini benda yang kita kena buat dan berhajat. Sebab tu kalau macam di Darul Sifat, setiap sebelum mulakan kuliah, kita adakan selepas solat maghrib, kita solat hajat ramai-ramai. Ini kalau masa amalan Tuan Guru Harudin dulu tu, memang inilah yang dibuat sebelah besoknya dia nak merawat, malam tu maghrib bersama dengan anak muridnya ataupun pelajar-pelajar solat hajat. Dan inilah kekuatan kita, sebab mana doa kita diterima, dikabulkan oleh Allah adalah berdasarkan 2 keadaan saja, iaitu sejauh mana kita dikasihi oleh Allah dan sejauh mana kita dikehendaki oleh Allah kan. Jadi tak dengar. Oh ya, silat. Oh. Oh, yang bersilat. Merubah orang dengan bersilat lah. Yang tu, yang dalam YouTube, TikTok tu, yang Ibu Ida tu. Macam-macam di YouTube kalau kita tengok macam-macam. Dia ada sebahagiannya dia nak publicity kan? Ada dia nak publicity. Tapi sebab tu dalam perubatan Islam, kalau boleh kan kita
dia jangan jadikan bidang perubatan ni sebagai bidang cari makan. Dia kita jadikan dia niat nak menolong, bukan dia sebagai sumber pendapatan. Jadi kalau yang YouTube tu macam-macam lah kita tengok kan, kita minta mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab kita pun perawat pun manusia juga kan. Dia kalau dapat duit banyak memang nak lah, siapa tak nak kan. Tapi yang ni lah yang sebab apa, kalau kita menetapkan macam tu, seolah-olah kita merasakan itu usaha kita tidak benar sama sekali. Maknanya kalau kita meletakkan harga, jadi maknanya tak tepat. Dan yang inilah, kalau benda ni berlaku, semua orang membuat ni sebagai bisnes, tidak adalah konsep yang nak membantu sebagaimana yang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bermaksudnya kita niatkan apa pun, tak bukannya bidang perawatan, bidang apa saja. Kalau kita berkawan, kita ada family ke, kita menolong kawan-kawan ataupun orang-orang yang berhajat ni, kita berdasarkan hadis Nabi yang bermaksud sesiapa yang bangun daripada tempat kerehatan kerana nak menolong sahabatnya atau saudaranya, perbuatan tersebut itu maknanya kita bangun daripada tempat kerehatan kita kerana nak pergi menolong orang, ia adalah lebih baik daripada beriktikaf di masjid Nabi selama 2 bulan. Itu kata hadis Nabi ya. Ada setengah kata itu memang ada, tapi saya tak bawa buku hadis tu bermaksud dia. Maknanya 2 bulan beriktikaf di situ kalau ikutkan huraian Ustaz Harudin. Maknanya di sebelum siangnya kita berpuasa. Itu makna iktikaf. Di sebelah malamnya kita berqiyamul. Kalau satu malam kita tak mampu buat sebab tu kita nak meletakkan bidang perubatan Islami kerana niat kita nak membantu orang. Cuba bayangkan tuan-tuan, kalau kita tak ada perubatan Islam, macam pengalaman saya merawat saya dan kawan-kawan lah. Seorang pesakit dia datang, dia kata dia mimpi semalam. Dia mimpi dia bergaduh, dan dia selepas mimpi tu dia dalam mimpi tu bergaduh dan kena tikam. Dia sedar masa kena tikam tu, dia tengok dia keluar darah kat mulut. Dia disaksikan oleh ibu dan isteri dia. Ini baru saja minggu lepas di Darul Sifat BBST lelaki. Jadi dia dia mimpi macam tu, bergaduh, bertikam. Lepas tu dia sedar masa kena tikam tu, dia sedar dah muntah darah. Jadi memang benda-benda macam ni kalaulah tak ada orang yang nak merawat dia kan, kesian, tak boleh buat aku. Dia pucat, lesu dan sebagainya. Dan dia dah pergi hospital kata tak ada sakit, dia mungkin anxiety. Dia kata anxiety, maknanya kebimbangan melampau. Memanglah kalau kita ada risau, takut, memang bimbang melampau tu ada lah kan. Tapi sebelum bimbang melampau tu ada benda-benda yang tak nampak kan, itulah gangguan. Jadi walaupun begitu, kita jangan kata sihir ni sebab orang buat ke, tidak. Sebab makhluk halus ni dia sendiri pun, dia kalau tak ada orang ni, dia sendiri pun dah musuh asal daripada asal lagi. Saya baca awal dulu, ada ayat, saya pun tak apa sangat, tapi aduun mubin ni kan, maknanya musuh daripada asal. Maknanya kita kena deal dia selama-lamanya sebagai musuh. Tidak ada harapan nak berbaik-baik. Ni ada inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa, bahawa syaitan itu adalah musuh bagi kamu, maka hendaklah kamu mengambilnya deal dia sebagai musuh untuk selama-lamanya. Jadi maknanya kita tadi kan, kita nak buat pelindungan yang saya sharekan tadi pun dah okey. Banyak lagi pelindungan, iaitu yang asas lah. Kalau pelindungan kita baca Yasin 1-9 tu pun boleh. Sebab itu kita ambil iktibar kejadian ataupun yang Nabi tunjuk contoh semasa Nabi dikepung oleh lebih daripada 200
setiap kabilah, kepala kabilah kan, maknanya Bani Hashim, semua kabilah berkumpul, ada wakil dia sebab nak membunuh Nabi, tetapi tidak berjaya. Ya, apa yang Nabi buat, Nabi baca Yasin tu lah, ayat 1-9, dan Nabi keluar, Nabi ambil pasir letak atas kepala ketua-ketua. Maknanya nak menunjukkan isyarat bahawa Nabi bukanlah nak bunuh kan. Kalau Nabi nak penggal kepala dia dah bunuh dah, cuma Nabi nak bagi isyarat dia ni bukan dilahirkan untuk ni, kita nak menyeru kepada dakwah. Jadi yang heran kan, dia bukanlah heran lah, maknanya daripada Nabi dulu pun yang membawa dakwah ni bukannya kerana apa, kerana nak menyembah kepada Allah, ditentang begitu rupa kan, nak membawa dakwah. Inilah kerja-kerja kita kena solid, kita kena percaya, kita kena buat, kita kena sambung tugas-tugas yang telah dibawa oleh guru-guru kita sehinggalah sampai ke Nabi lah. Okey, tadi bacaan itu perbuatan kita baca Yasin 40 orang atau lebih, ataupun kita kalau seorang kita baca 40 kali lah. Memang satu kali pun tak larat lah. Kalau 40 kali alhamdulillah boleh, alhamdulillah. Lepas tu baca solat hajat. Lepas tu ada komponen dia ni. Komponen yang pertama, kita baca astaghfirullahalazim, la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang ni saya bacakan sekali maksud dia. Terjemahannya, aku memohon keampunan kepada Allah yang Maha Agung, yang tidak ada Tuhan kecuali Dia, yang Maha Hidup lagi Maha Perkasa, dan aku bertaubat kepadanya. Yang seterusnya, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang ni maknanya komponen kedua. Dia bersempena satu hadis sahih yang Nabi beritahu sesiapa yang membacakan 10 kali, pahalanya adalah sama atau bersamaan dengan membebaskan Bani Hashim, keturunan Nabi yang dijadikan hamba. Maknanya kita membebaskan keturunan Bani Hashim daripada perhambaan. Dia punya pahala dia. Maknanya kalau baca 10 kali selepas solat itu adalah benda yang besar. Ni ada hadis Nabi. Maknanya la ilaha illallah wahdah la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tadi astaghfirullahalazim tu istighfar. Mana-mana kita nak mulakan rawatan tu, kita minta perawat dengan pesakit bacakan istighfar. Sebab istighfar itu pintu ke makbulan doa. Ini kita kena biasa macam amalan kita kalau kita baca ruqyah, kita minta pesakit sama-sama, kalau dibaca dengan isteri, dengan anak, masa sepanjang kita baca ruqyah dia beristighfar, sama ada dia perlahan ataupun kuat. Itu cepat dia ada tindak balas dengan izin Allah lah kan. Itu pengalaman kita buat lah. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Itu pun yang pendek, yang panjang tadilah. Okey, yang ketiga, Allahumma tusbi fi taysir kulli asirin fa inna taysira kulli asirin alayka yasir wa as'aluka al-yusra wal mu'afata fid din wad dunya wal akhirah. Yani wahai terjemahannya, wahai Tuhanku, berlaku lembutlah. Allahumma tusbi fi taysir, berlaku lembutlah terhadap diriku dengan memudahkan segala yang sukar, kerana memudahkan yang sukar itu adalah hal yang mudah bagimu, dan aku memohon kepadamu kemudahan dan kemaafan yang baik di dunia maupun di akhirat. Ini kita baca paling tidak 7 kali. Itu cantik lah kalau kita baca dekat pesakit yang biasanya pesakit yang datang berulang kali.
Jadi kita mana baca Allahumma tufbi fi taysir kulli asirin fa inna taysira kulli asirin alayka yasir wa as'aluka al-yusra wal mu'afata fid dunya wal akhirah. Okey, yang kombinasi yang keempat ya latifan fawqa kulli latifin ultif li fi amri wasfi hadzal marid. Lepas tu kita kena sebut nama dia. Maksudnya wahai Tuhan yang lembut, wahai Tuhan yang lemah lembut mengatasi setiap yang lembut, kasihanilah daku pada urusanku dan sembuhkanlah pesakit ini. Sebut nama pesakit dan ibunya. Sebut nama pesakit dan ibunya. Ada setengah-setengah orang membahaskan kenapa sebut nama ibu kan. Sebab ibu lah dia kita duduk dalam rahim dia kan. Itu dia basic lah. Basic kalau analoginya kita lebih rapat dengan ibu daripada bapa. Jadi inilah dia punya sebabnya kita sebut ibu kan. Ya latifan fawqa kulli latifin ultif li fi amri wasfi hadzal marid. Nama si sakit dan penyakit pesakit itu kita sebut. Okey, yang itu kombinasi yang keempat. Kombinasi yang kelima, Rabbuna Allahul ladzi fis sama' taqaddasa ismuka amruka fis sama'i wal ard kama rahmatuka fis sama' faj'al rahmataka fil ard waghfir lana hubana wa khatayana anta rabbut tayyibin anzil rahmatan min indik wa sifa'an min sifa'ik ala hadzal waja' fayabra'a biiznillah. Terjemahannya, Tuhan kami yang berada di langit, maha suci namamu, urusanmu di langit dan di bumi seperti mana rahmatmu terdapat di langit, maka anugerahkanlah rahmatmu di bumi dan ampunilah bagi kami dosa dan kesalahan kami. Engkau adalah Tuhan yang maha, Engkau adalah Tuhan orang yang baik-baik. Turunkanlah rahmat dari sisimu dan kesembuhan daripada kesembuhanmu terhadap sakit ini. Sembuhkanlah ia dengan izin Allah. Ini kombinasi yang 5 doa ini dikira sebagai satu ikhtiar untuk mengubati penyakit rumit atau masalah rumit. Dia sebenarnya banyak masalah rumit ni. Masalah berkait dengan hutang, masalah berkait dengan sakit fizikal yang tak sembuh-sembuh. Tapi kita kena yakin lah itu semua ujian Allah bagi kan. Sebab Allah nak tingkatkan martabat kita kan. Martabat kita mungkin dengan amalan yang kita buat biasa ni mungkin tidak dapat martabat yang tinggi, kecuali dengan adanya ujian-ujian itu kita sabar dan reda. Itulah yang menjadi saham ataupun investment kita yang terbaik. Itu ujian. Jadi kita kena janganlah berduka cita sangat. Setiap orang di dunia ni rezeki dah dijamin, semua dijamin, masing-masing ada rezeki. Sebab tu kita jangan dengki, hasad dengki. Saya katakan 4 jenis manusia ni, hasad dengki yang sebahagiannya dia sebenarnya dia tidak menggegaskan. Maknanya kalau rezeki pembahagia Allah tengok kedua kita ni, dia kereta banyak kan, kita kereta satu. Kita rasa dengki di hati, kenapa dia kereta banyak kan. Jadi sebenarnya tidaklah kerana dia kereta banyak itu menyebabkan kurangnya rezeki kita. Tidak sekali-kali. Kita kena faham begitu. Bukanlah kerana kita berkongsi kita ada pengetahuan, kita rasa hilang kita dengan kepakaran ataupun ilmu. Tidak. Dari segi ilmu memanglah kena kongsi. Lagi banyak kita kongsi, lagi bertambah ilmu. Lagi kita sembunyi, lagi tu dia akan hilang ilmu tu. Itu dia konsep. Sama juga dengan harta apa semualah kan. Macam orang dengki ni, dia sebenarnya memakan diri dia sendiri, merugikan dia. Ibaratnya kalau kita
ambil air, kita tepuk kan, tepuk maknanya kena kat diri kita sendirilah orang yang kita deki tak kena pun. Jadi kejahatan tu dipulang balik. Itu dia punya hakikat. Kalau kita faham lah. Jadi kita kena sentiasa membersihkan diri kita lah daripada sifat-sifat yang tidak elok lah. Kemudian cara kita nak merawat tadi sama, sakit apapun, kalau bahagian anggota kita letakkan tapak ibu ini, tapak tangan ni kan pada tempat yang sakit, sebagaimana yang hadis Nabi da'yadaka ala ta'lam, maknanya letakkan tangan kamu pada tempat yang sakit. Dan kita baca doa lah, bismillah, 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 bismillahi arkika, tuan, doa apa, doa ruqyah Jibril untuk mengobati apa-apa sakit lah. Satu lagi yang kita orang Islam, kita janganlah berputus asa dan rasa tak nak berdoa. Macam disebut dalam Al-Quran surah Ghafir ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Tuhan berfirman, berdoalah kamu kepadaku nescaya aku perkenankan doa permohonan kamu. Maksudnya kita sentiasa berdoa. Kita orang Islam percaya setiap doa ni kita, Allah bukan tak perkenankan, dia dengar dan dia perkenankan. Maknanya kalau tak dapat sekarang, mungkin 2-3 hari lagi, ataupun 2-3 tahun lagi, ataupun kalau tak dapat atas dunia, dia akan dapat di akhirat. Jadi jangan kita rasa letak dan rasa malas nak berdoa. Ini konsep dia, kita kena percaya. Kita orang Islam, kita memang Allah terima doa kita, walaupun kita rasa hari ni kita minta apa, minta nak duit banyak aja. Duit pun kalau tak ada duit pun tak reti nak guna, tak boleh, tak ada kegembiraan juga kan. Duit tu bila kita nak guna baru seronok kan. Kalau duit poket banyak pun kita guna just makan pecana ya, tak ada apa kan. Itulah maksud dia, bahawa kita memanglah duit itu banyak lagi bagus kan. Kita boleh derma, kita boleh menginfak, itu menjadi saham kita yang selama-lamanya. Itu kalau kita niat macam itu, alhamdulillah. Okey, dalam satu lagi, dia penyakit rumit ni kalau kita merujuk Al-Quran, dia disebabkan kalau macam pesanan lah ataupun ingatan kepada kita semua lah daripada guru-guru kita, apa yang saya catat ni, dia dalam surah As-Sajdah ada dinyatakan di sini, dan belumkah lagi ternyata kepada mereka kafir bahawa kami telah binasakan beberapa banyak dari kaum-kaum yang kufur engkau dahulu daripada mereka, padahal mereka sekarang berulang-alik dari tempat-tempat tinggal kaum itu. Sesungguhnya kebinasaan kaum itu mengandungi keterangan untuk mengambil iktibar. Oleh itu tidakkah mereka mendengar dan insaf? Surah As-Sajdah ayat 26. Maksudnya kadang-kadang kita masalah rumit ni disebabkan oleh apa, dosa-dosa kita. Ayat ni kita kena insaf dan kita sentiasalah bermuhasabah dan sentiasa bertaubat dan membuat amal-amal supaya kita diterima amal ibadat yang lebih banyak lah, supaya amal-amal perbuatan itu akan menghapuskan segala dosa. Innal hasanat yuzhibnas sayyiat. Sesungguhnya amalan-amalan kebajikan yang kamu buat akan menghapuskan dosa-dosa. Itu ayat Al-Quran. Innal hasanat yuzhibnas sayyiat. Maknanya kita
letakkan di situ. Letakkan di situ sebagai asas kita. Kita buat ni kerana kita sendiri pun ada dosa, kan? Dosa malas nak beribadat, kan? Baik dia tengok TikTok, kan? Mesti kata kita berfikir, tapi memanglah TikTok ni kalau kita tengok kan habis masa macam tu je, kan? Jadi kita sama-sama lah bertaubat. Boleh buat baiklah kita baca Al-Quran tu, niat kita maknanya sebagai zikir. Kemudian tidak ada kesusahan atau bala bencana yang menimpa seseorang melainkan dengan izin Allah. Dan sesiapa yang beriman kepada Allah, Allah akan memimpin hatinya untuk menerima apa yang telah berlaku itu dengan tenang dan sabar. Dan ingatlah Allah Maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Surah At-Taghabun ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Wa man yu'min billahi yahdi qalbahu wallahu bikulli syai'in alim. Maknanya kita kena letakkan semua tu dengan izin Allah. Kan kita insan biasa memanglah ada buat salah, tapi kita sentiasa insaf dan cuba sedaya-daya untuk tidak lagi mengulangi, insya-Allah. Dan dia kemurkaan Allah ni, yang katakan masalah rumit ni mungkin disebabkan oleh kemurkaan Allah. Kemurkaan Allah di dalam Al-Quran disebut sebanyak 17 kali, 17 ayat yang menyatakan kemurkaan Allah, ghadab, Allah marah. Wadah Isa. Okey, kita bagi lama Isa juga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي
لا إله إلا الله. Kita sambung sikit lagi satu doa lagi. Doa yang biasanya masalah rumit ni menyebabkan kita risau, rusing. Jadi ada doa khusus untuk mengatasi kerusingan. Allahumma abiduka wa banu abidika wa banu imaika nawasina biyadik madin fina hukmuk adlun fina qada'uk nas'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'sarta bihi fi ilmil ghaibi indak an taj'alal qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jilaa'a ahzanina wa zahaba humumina. Ini kalau boleh hafal, alhamdulillah, amat bagus. Terjemahannya, ya Allah, sesungguhnya kami ini hamba-Mu dan anak kepada hamba lelaki-Mu dan anak kepada hamba perempuan-Mu. Urusan kami berada pada tangan-Mu, hukum-Mu terlaksana pada diri kami, ketentuan-Mu adil pada kami. Kami meminta daripada-Mu dengan setiap nama-Mu yang Engkau namakan diri-Mu. Dengannya atau Engkau turunkan dalam kitab-Mu, atau yang Engkau ajarkan kepada sesiapa daripada kalangan makhluk-Mu, atau Engkau peliharanya dalam ilmu gaib di sisi-Mu, agar Engkau jadikan Al-Quran pengubah hati-hati kami, cahaya dada kami, penghilang kesedihan kami dan gundah gulana kami. Ini maknanya di dalam ini disebut ilmu Allah itu amat luas. Ada setengahnya diberi kepada, bukan semua hamba-Nya diberi, kan? Dikatakan di sini, ya Engkau ajarkan di kalangan kami dan ataupun Engkau dalam peliharaannya ilmu gaib di sisi-Mu. Ada yang Allah tak bagi, tapi Allah bagi ketika dia perlu saja. Jadi kita sentiasa kena faham itu. Kalau doa ini memang baguslah. Kadang-kadang kita melibat orang kan, sakit dia pelik, memang agak sukar, memang kita berserahlah kepada Allah, kita baca, kita niat macam tu, insya-Allah. Jadi rasa itu sajalah untuk hari ini. Sebab tadi kan kiranya kita pesanan daripada guru kita ni, tadi kan dalam Al-Quran ada 17 ayat yang disebut mengenai kemurkaan Allah, wadabulillah, kemurkaan Allah. Ini sama dengan dinyatakan itu adalah yang pertama, macam 7 dosa besar, kufur, syirik, nifak. Nifak ni maknanya berpura-pura beriman, orang musyrik, munafik, ataupun ridah ni murtad. Yang kelima, lari daripada mehendak perang. Yang keenam, membunuh jiwa dengan tidak ada alasan. Dan yang ke-7, zina. Maknanya kita, kalau kita tak berzina, kita membiarkan. Kalau kita tahu orang berzina, itu satu kemurkaan juga. Sebab tu agama kita selalu mengingati, ini benda-benda yang kita kena jaga. Itulah pentadbiran negara. Jadi rasanya itu saja perkongsian saya pada malam ni. Mungkin kita sambung di lain masa. Tahun depan lah, insya-Allah kita sambung ke rezeki. Jadi sebelum tu kita sudahi dengan bacaan tasbih kifarah, dan lepas tu kita baca doa sedikit, lepas tu surah Wal-Asr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Habsin habisin wa hajarin wabisin wa sihabun qabisin wa bihaqqil mazlimina wa Allah wa bihaqqil mazlimina wa rahman wa bihaqqil mazlimina wa arhamar rahimin bifadli qawlika summa radadna wa asfala safilin urdu fi'lal kha'ini ila fa'ili ya karim birahmatika arhamar rahimin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al Allahumma fina wa la ma'ana wa la man yatba'una saqiyan wa la mahruman wa la matruda. Allahumma zidna wa la tanqusna wa atina wa la tahrimna wa akrimna wa la tuhina wa asirna wa la tu'sir alaina wa ardina warda anna wa'fu anna wa Allah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhir da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum taqabbal ya karim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum. Terima kasih.